Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Cikgu Intan di Expert Sains Online Class untuk tajuk Sains Tingkatan 4 iaitu Bab 4 Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam Sekitar untuk unit 4.1 iaitu Melestarikan Alam Sekitar. Jadi kita lihat dahulu standard pembelajaran kita pada hari ini. 4.1.1 mendefinisikan dan mewajarkan teknologi hijau dalam kehidupan. 4.1.2 menghubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau dan 4.1.3 mengenal pasti sektor-sektor yang terdapat dalam teknologi hijau. Jadi hari ini kita nak lihat maksud teknologi hijau, apa kaitannya dengan kecekapan tenaga dan juga sektor-sektor yang terlibat dalam teknologi hijau. Jadi, kita lihat dahulu maksud teknologi hijau. Maksud teknologi hijau adalah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi kita dengan cara meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Erti kata mudahnya, segala apa sahaja cara iaitu sama ada menggunakan produk ataupun peralatan ataupun sistem yang kita gunakan untuk kita kurangkan apa sahaja kesan negatif, kesan daripada aktiviti-aktiviti manusia sebelum ini. Kamu lihat peta minda ringkas cikgu ni. Ada sektor-sektor yang terlibat dalam teknologi hijau. Ada 7 sektor yang terlibat dalam teknologi hijau. Apakah 7 tersebut? Jadi diharapkan di akhir kelas nanti kamu dapat mengisi ke-7 sektor yang ada dalam teknologi hijau ini. Jadi kita lihat dahulu sektor yang pertama yang ada dalam teknologi hijau. Antaranya yang pertama, kalau kamu lihat ada gambar ikon mentol dekat situ. Itu maksudnya sektor tenaga. Yang kedua, ada ikon gambar pokok-pokok. Itu maksudnya sektor pertanian dan perhutanan. Yang ketiga, gambar kereta. Ini adalah sektor pengangkutan. Okey. Terusnya, 4 lagi sektor yang terlibat dalam teknologi hijau. Kita lihat ikon tong sampah. Itu maksudnya sektor pengurusan sisa dan air sisa. Gambar bangunan. Itu adalah sektor bangunan. Gambar kilang. Itu adalah sektor industri dan pembuatan. Dan last sekali, gambar gadget, laptop dan juga telefon. Itu adalah sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi, kamu dah tahu kan ke-7 sektor yang terdapat dalam teknologi hijau? Jom kita perhatikan satu persatu apa penelitian yang ada dalam setiap sektor tersebut. Jadi, untuk tahu ke-7 sektor tu, jom. Kita lihat sektor yang pertama. Sektor yang pertama adalah sektor tenaga, di mana sektor tenaga ini memfokuskan kepada tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta boleh menggantikan penggunaan bahan aktif fosil, di mana yang kita dah belajar dalam kelas masa tingkatan 3, penggunaan bahan aktif fosil. Bahan aktif fosil ni adalah sumber tenaga yang tidak boleh baharu. Apa maksud tidak boleh baharu? Maksudnya ia mengambil masa yang sangat lama untuk penghasilannya. Jadi sekiranya kita sentiasa menggunakan tanpa memperoleh sumber yang lain, jadi ini menyebabkan sumber tersebut akan habis. Jadi kita kena cari alternatif tenaga yang boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik dan sebagainya. Contohnya adalah tenaga hidroelektrik, tenaga solar dan juga tenaga angin, di mana yang kita belajar, dan ketiga-tiga tenaga ini adalah contoh tenaga ataupun sumber tenaga yang boleh baharu. Seterusnya, sektor yang kedua adalah sektor pertanian dan perhutanan, di mana sektor ini memfokuskan kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan perhutanan. Sebab kalau kita dapat lihat sekarang ni dah banyak sangat aktiviti manusia, contohnya pembalakan secara terbuka, dan kita menghasilkan perabot, peralatan yang lain-lain sebagainya menggunakan kayu ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi, apa yang kita ambil ini perlu digantikan untuk memastikan ada pengekalan
kadar gas karbon dioksida dalam udara kita. Jadi, cara yang kita boleh lakukan adalah dengan menjaga nutrien tanah ataupun kita buat penanaman secara bergilir. Itu salah satu cara kita nak mengekalkan nutrien tanah supaya penghasilan oksigen tu berlaku dengan baik. Dan juga penanaman secara bergilir juga kita boleh amalkan. Selain daripada itu juga, kita boleh buat pengamalan penanaman dengan cara kaedah penanaman lain yang tidak menggunakan tanah. Sebab kita tahu sekarang ni kita agak terhad tanah. Tanah agak terhad kerana kita dah buat pembangunan. Dengan pertambahan penduduk sekarang, kita dah buat pembangunan dan sebagainya. Jadi kita perlu mencari satu cara untuk kita melakukan penanaman tanpa menggunakan tanah. So kita boleh lakukan hidroponik dan juga aquaponik. Sektor yang ketiga adalah sektor pengangkutan, di mana sektor ini lebih berfokus kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih dan juga dari segi penggunaan bahan bakar kenderaan. Memandangkan kenderaan menggunakan bahan bakar seperti petroleum, jadi ia memerlukan sumber tenaga yang tidak boleh baharu. So, kita semakin kehabisan sumber ini. Disebabkan itulah kita mengamalkan penggunaan kereta hybrid sekarang dan juga kereta yang menjimatkan minyak. Aplikasi teknologi kereta hybrid ini salah satu cara untuk kita mengurangkan pencemaran alam disebabkan pembebasan gas daripada exhaust kenderaan. Dan juga penggunaan kereta jimat minyak ini juga boleh menyebabkan kita menggunakan bahan bakar dengan lebih minimum. Dapat meminimumkan penggunaan bahan api fosil. Seterusnya dari segi penggunaan kenderaan awam, kita amat digalakkan menggunakan kenderaan awam untuk mengurangkan secara lebih optimum mengurangkan penggunaan bahan api fosil tersebut. Yang keempat, sektor pengurusan sisa dan air sisa, di mana ia boleh memfokuskan kepada usaha kita ke arah meminimumkan pembuangan sisa dan juga air sisa ke persekitaran. Jadi, cara yang kita boleh lakukan adalah dengan cara kita mengolah sisa ataupun air sisa yang ada untuk menjadi sesuatu yang baharu. Contohnya, kita menghasilkan baja kompos. Seterusnya, kita boleh juga melakukan pengamalan kita semula sisa. Dan juga air sisa. So, daripada sisa yang kita ada sebelum ni, kita boleh cuba create something untuk mungkin boleh hasilkan pasu daripada tayar kenderaan, boleh hasilkan bekas letak pensel daripada botol dan sebagainya, dan juga daripada fabrik-fabrik yang lama. Sektor yang kelima dalam teknologi hijau adalah sektor bangunan, di mana sektor bangunan ini memfokuskan kepada pembinaan bangunan hijau yang menekankan aspek penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar. Macam mana tu? Dengan cara penggunaan bahan binaan hijau yang mesra alam. Yang kedua, dengan penggunaan tenaga dan air yang cekap, maksudnya pengurusan bangunan tu sendiri dalam pengurusan tenaga dan airnya lebih cekap. Dan seterusnya pengurusan sisa dan juga pepejal dengan baik. Jadi salah satu contohnya adalah bangunan berlian. Di mana bangunan berlian ni adalah bangunan Ibu Pesuruhjaya Suruhanjaya Tenaga. Pejabat Suruhanjaya Tenaga. Yang keenam, sektor perindustrian dan pembuatan. Sektor perindustrian dan pembuatan ni lebih berfokus kepada program kecekapan tenaga bagi mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Jadi untuk sektor perindustrian ni, dia sangat mementingkan kecekapan tenaga. Di mana yang kita belajar sebelum ni, kecekapan tenaga tu bermaksud kita menggunakan sumber yang sedikit, tapi kita boleh menghasilkan hasil ataupun impak yang sama, ataupun mungkin boleh jadi impak yang lebih daripada yang sebelumnya. Jadi caranya adalah dengan cara merawat bahan buangan industri kita, ataupun kita menggunakan penggunaan catalytic converter. Selalunya kita ada benda ni dekat cerobong-cerobong asap, di mana ada alat pemangkin yang kita boleh menukarkan
ataupun memastikan gas yang kita bebaskan itu lebih bersih daripada yang sepatutnya. Dan juga dengan cara penggunaan sumber yang kurang. Akan adalah kajian ataupun teknik yang digunakan untuk dia menggunakan sumber yang kurang tetapi boleh menghasilkan impak yang sama. So itulah kecekapan tenaga yang dimaksudkan yang kita aplikasikan dalam sektor perindustrian. Yang ketujuh, yang terakhir sekali adalah sektor teknologi maklumat dan komunikasi, di mana sektor ini memfokuskan kepada pengamalan TMK hijau dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Tujuannya adalah untuk kita mengurangkan penggunaan bahan bahaya dan juga penggunaan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. Sepatutnya gambar ni adalah gambar gadget lah. Gambar gadget. Jadi tujuannya memang kita nak menjimatkan tenaga dan kita nak kurangkan penggunaan bahan berbahaya. Sebab itulah di luar negara, di pasar-pasar raya mereka ada sediakan tempat pembuangan bateri ataupun peralatan gadget ni, supaya kalau awak perasan, kita sendiri pun gadget di rumah kita yang rosak, yang lama-lama kita simpan sebab kita tak tahu nak buang dekat mana. Jadi ini adalah salah satu usaha pihak kerajaan mereka untuk mereka melupuskan bahan TMK ini dengan cara yang betul, dan cara pengurusan yang lebih baik lah. So sebagai ulang kaji pengukuhan kita hari ini, ingat tak lagi peta minda yang saya bagi masa awal-awal tadi? Ada 7 sektor yang terlibat dalam teknologi hijau. So yang pertama adalah sektor tenaga, yang kedua sektor pertanian dan perhutanan, yang ketiga sektor pengangkutan, yang keempat sektor pengurusan sisa dan air sisa, yang kelima sektor bangunan, yang keenam sektor industri dan pembuatan, dan yang terakhir yang kita baru belajar tadi iaitu sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi saya harapkan kamu dapat mengingat ketujuh-tujuh sektor yang terdapat dalam teknologi hijau ini. Ada pengetahuan tambahan untuk kamu. Tahukah kamu dan pernahkah kamu dengar tentang Masjid Raja Haji Fisabilillah Cyberjaya? Kalau kamu dapat lihat, bangunan dia ni memang tak macam bangunan masjid kan? Nampak macam bangunan kerajaan yang biasa, pejabat-pejabat kerajaan. Tapi sebenarnya dia adalah sebuah masjid, di mana masjid ini adalah masjid pertama di Malaysia yang menerima pengiktirafan GBI. Dalam apa yang saya mengajar tadi, ada tak saya sebut tentang GBI? GBI. So GBI ini adalah Indeks Bangunan Hijau. So dia adalah singkatan dalam bahasa Inggeris iaitu Green Building Index. Indeks Bangunan Hijau, di mana ia adalah satu bentuk penarafan yang diberikan kepada sesuatu bangunan. Jadi macam mana kita boleh kata dia boleh dapat penarafan ni? Macam mana dia boleh dapat pengiktirafan ni? Dengan cara kerana ia mempunyai ciri-ciri mesra alam. Ciri-ciri mesra alam tu ciri-ciri bangunan hijau yang kita belajar tadi. Mungkin dia menggunakan bahan bangunan hijau, ataupun pengurusan kecekapan tenaga dia, pengurusan air dia, ataupun pengurusan sisa pepejal dia dengan baik. Jadi disebabkan ini, Masjid Raja Haji Fisabilillah ini telah mendapat pengiktirafan GBI ini. Jadi mana tahu mungkin nanti bangunan yang ada di sekolah kamu ataupun di kawasan-kawasan lain, dengan kita mengamalkan teknologi hijau ataupun teknologi hijau yang berkesan ni, pengamalan teknologi hijau yang berkesan ni, kita boleh mendapat pengiktirafan GBI mungkin. Jadi apabila kecekapan tenaga ni diamalkan, sebenarnya banyak sangat manfaat yang kita peroleh. Antaranya yang pertama, boleh meningkatkan langkah penjimatan tenaga. Kalau dalam video sebelum ni yang saya ajar, di mana kita memang nak tingkatkan kesedaran pengguna tentang penjimatan tenaga. Jadi secara tak langsung bila kita amalkan kecekapan tenaga ni, langkah penjimatan tenaga tu memang berlaku. Yang kedua, dapat mengukuhkan ekonomi negara, kerana kecekapan tenaga adalah salah satu faktor yang ada ataupun konsep yang kita perlu tekankan dalam
ataupun tonggak utama dalam dasar teknologi hijau kebangsaan. Jadi salah satu dasarnya adalah berkaitan dengan ekonomi. Jadi kita nak kukuhkan ekonomi negara. Dengan kecekapan tenaga ni, ekonomi negara tu akan dapat ditingkatkan. Okey, yang seterusnya, dapat menukarkan sisa buangan kepada suatu bentuk tenaga yang lain. Okey, contohnya kalau kita belajar sebelum ni, sebab sekarang ni tapak pelupusan sampah sendiri sudah tidak dapat menampung lagi sampah yang ada. Okey, ini menunjukkan sebenarnya perkara yang negatif lah dalam kalangan rakyat Malaysia, di mana dekat Malaysia sendiri, rakyat Malaysia tak mengamalkan amalan kita semula dengan baik dan juga tidak mengamalkan teknologi hijau dengan baik. Sampah tu semua dicampur-campurkan, jadi sampai di tapak pelupusan sampah tu dah terlalu banyak, tak dapat diasingkan dengan baik. Okay, jadi sekiranya kita dapat mengamalkan teknologi hijau ni dengan baik, kita amalkan konsep ni, jadi kita dapat mengurangkan sisa pepejal yang ada di tapak pelupusan sampah. Okay, sebab kita akan hidup lagi lama lagi di muka bumi ni. Okay, jadi sayangilah bumi kita. Okay, yang seterusnya, yang keempat, memastikan pengekalan keadaan bumi yang sehat dan juga selamat. So daripada kesan-kesan semua tadi, kesan-kesan tadi membawa kepada bumi yang sehat dan juga selamat untuk kita, sama ada kita menerima dari segi kita menghirup udara, ataupun pemandangan kita, ataupun dari segi kesihatan kita. So itu akan lebih selamatlah dengan pengamalan teknologi hijau. Okey, jadi untuk kata yang terakhirnya adalah hargailah alam sekitar kita. So we save our energy, then we save our planet, then we save our future. Okey, anak cucu cicit kita akan datang, akan hidup juga di muka bumi ni. Jadi sama-samalah kita menjaga alam sekitar dan bumi kita. Jadi ini menunjukkan kelas kita sudah berakhir. Untuk tugasannya, jawab soalan Google Form pada link ini yang saya berikan dan saya akan sertakan di ruangan description, dan kamu boleh bina satu poster yang sesuai sebagai kempen teknologi hijau. So, kamu boleh sertakan tagline yang menarik untuk kamu berkempen ataupun untuk kamu menggalakkan pengamalan teknologi hijau dalam kalangan pengguna. Jadi, itu saja untuk kelas kita hari ini. Sekiranya kamu rasa video cikgu ini bermanfaat untuk dikongsikan, jangan lupa tekan button like, share dan subscribe untuk dapatkan video-video yang baru akan datang. Itu saja. Bye. Assalamualaikum.